أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik dan nikmat-nikmat yang lain, dan kita dijadikan orang-orang yang mensyukuri nikmat yang dikurniakan itu. Dan dengan berkat kesyukuran itu, mudah-mudahan kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-227, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, al-haqaiqu taridu fi hina at-tajalli mujmalatan wa ba'da al-wa'yi yakunu al-bayan. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang arifin ketika tajalli itu mujmal, yakni singkat, yakni umum. Tetapi setelah tertangkap, yakni setelah diperolehi, setelah disedari, setelah adanya kesedaran hati, kesedaran diri, terjadilah penerangan, yakni keterangannya. Ayat, yakni ayat Al-Quran yang bermaksud, maka apabila kamu bacakan, ikutlah bacaannya, kemudian kami sendiri yang akan menerangkannya, yakni penjelasan perinciannya. Kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-227 ini, Syekh Ibn Atha nak menjelaskan tentang persoalan hakikat, yakni persoalan tentang hakikat itu, bukan hakikat itu sendiri. Huraian tentang persoalan mengenai hakikat dan bagaimana hakikat ini dikurniakan Allah kepada seseorang ahli makrifat. Itu perkara yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atha menerusi kalam hikmat ini. Baik, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hakikat ataupun haqaiq? Jadi istilah haqaiq ini, kalau kita tengok secara umum dulu, ialah
hakikat sesuatu yang ghalibnya terselindung. Istilah hakikat ini kalau kita tengok secara umum dulu, dia adalah merupakan hakikat sesuatu yang ghalibnya terselindung daripada pandangan atau panca indera zahir kita. Atau kalau kita nak tengok kepada perkataan lain yang boleh kita gunakan untuk menjelaskan perkara ini, ada dua aspek, aspek zahir dan aspek batin. Aspek zahir dan aspek batin. Atau perkataan lain yang kita boleh guna untuk menjelaskan persoalan ini, iaitu selain daripada aspek zahir dan batin, iaitu alam ghaib dan alam syahadah. Alamul ghaibi wasyahadah. Alam ghaib dan alam nyata. Ini perkataan-perkataan yang membantu kita untuk memahami maksud hakikat zahir dan batin, ghaib, zahir dan batin, kemudian alam syahadah dan alam ghaib. Istilah zahir ini secara mudahnya apa yang dapat kita capai dengan panca indera zahir kita. Az-zahir ini ataupun alam syahadah ni, alam nyata ni, apa saja yang kita boleh capai dengan menggunakan panca indera zahir, iaitu apa yang kita boleh tengok sama ada secara langsung atau menggunakan alat. Ada benda kita boleh tengok secara langsung. Ada benda secara langsung tak boleh nak tengok kecuali guna alat, tapi dia tetap sama juga, termasuk zahir. Contohnya apa? Kalau objek-objek besar depan mata ini kita boleh tengok direct lah, itu perkara zahir je lah. Tapi ada benda-benda yang kita tak boleh nak tengok kecuali guna alat. Alat pembantu baru boleh kita tengok, seperti kumang, virus dan sebagainya. Guna alat baru nampak. Jadi walaupun guna alat ke tak guna alat ke, perkara yang boleh dikesan dengan panca indera zahir kita tu, maka itu dinamakan sebagai perkara yang zahir atau alam syahadah, alam nyata. Jadi bukan saja penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa kita dan sebagainya, iaitu yang kita anggap panca indera zahir kita tu, apa-apa yang dapat ditangkap oleh panca indera zahir, maka itu dinamakan alam syahadah ataupun perkara yang zahir. Adapun alam ghaib atau al-batin ini, iaitu perkara-perkara yang kita tak dapat mencapainya kecuali dengan menggunakan panca indera batin kita, iaitu mata hati. Mata hati kita lah yang dapat mencapainya, dan tidak dapat dicapai oleh panca indera zahir kita ni. Seperti apa? Seperti alam barzah dalam kubur. Panca indera zahir kita ni memang tak dapat menanggapinya, tetapi panca indera batin kita ni dapat menerimanya, dapat menanggapinya, dapat meyakininya. Melalui panca indera batin kita, iman kita dapat menanggapi benda tu, perkara tu, dan kita boleh percaya, meyakininya. Demikian juga alam malakut, yang sebahagiannya seperti kepercayaan kepada para malaikat dan makhluk-makhluk gaib yang lain, yang tak dapat dilihat dan dibuktikan dengan panca indera zahir kita ni, tapi panca indera batin kita dapat menerimanya, dapat menanggapinya, dapat terima dia, dapat meyakini kewujudannya itu. Maka itu dinamakan sebagai alamul ghaib ataupun aspek batin. Dalam istilah tasawuf, dia ada perkataan lain yang dia guna, iaitu syariah wal haqiqah, syariat dan hakikat. Jadi kesimpulan mudahnya, untuk memaham hakikat ni, kita kena faham regu dia tu. Bila sebut hakikat, itu ada aspek batin, dia adalah aspek alam ghaib, maka regu dia tu adalah alam zahir, alam syahadah ataupun syariat yang zahir. Jadi kita ada regu kalau kita boleh nampak. Baik.
Secara khususnya dalam ilmu tasawuf ni, bila disebut hakikat ni, dia tak lagi daripada tidak lagi daripada hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lagi daripada itu. Sama ada melibatkan zatnya, sifatnya, asma atau nama-namanya, dan af'al, perbuatannya. Jadi bila disebut hakikat saja, dia pasti akan berkait dengan aspek-aspek itu, aspek ketuhanan yang menyentuh sudut-sudut yang berbeza tadi, tentang zat, tentang sifat, tentang asma dan af'al, perbuatan dia itu. Jadi itulah hakikat yang dimaksudkan dalam tasawuf. Cuma tinggal lagi sekarang, hakikat ini memang sedia ada. Tinggal lagi apa kaitan dengan kita, hubungannya dengan kita. Kalau kita tahu tentang aspek-aspek tadi itu dengan cara ilmu, dengan cara pengajian, maka itu dikatakan sebagai syariat. Kita belajar tentang zat Tuhan, tentang sifat dia, tentang asma dia, tentang af'al, perbuatan dia, kita mengaji, tahu apa maksudnya, apa dalil-dalilnya, kita boleh faham dan kita boleh mengimaninya, maka itu tetap dikira aspek yang zahir saja, masih zahir lagi, tapi berkait dengan hakikat, pengetahuan tentang hakikat. Tetapi yang dikatakan pencapaian hakikat ni, apabila jiwa kita ni, apabila kita dapat menyelami persoalan-persoalan tadi itu secara, dalam istilah tasawuf disebut sebagai secara ehwal, hal, ataupun secara zauq, secara rohani. Yang perkara itu dicapai secara rohani. Sekiranya dicapai secara akli, akal, dapat kita faham, itu dinamakan ilmu tentang hakikat. Tapi mencapai hakikat betul ni, apabila perkara itu dicapai secara kerohanian, baru dikatakan mencapai hakikat. Contohnya guanya, contoh mudahnya, kita sekarang, kita ambil contoh yang mudah. Kita tahu tentang salah satu cabang-cabang hakikat ni adalah hakikat af'al, perbuatan Allah. Kita mengaji ilmu usuluddin, kita belajar usuluddin, af'al ini dengan erti bahawa segala apa yang berlaku pada makhluk ini, itu adalah perbuatan Allah. Dengan makna bahawa semua itu berlaku dengan kehendak Allah, iradat Allah, dengan kekuasaan Allah, kudrat Allah, tertakluk dengan takdirnya, qada dan qadarnya. Itu maksud perbuatan Allah. Jadi apa-apa yang berlaku pada makhluk ni, sama ada gerakan matahari, peredaran bulan, bumi, apa-apa fenomena yang berlaku, gempa bumi ke, ataupun tsunami ke, ataupun gunung berapi ke, atau apa saja yang berlaku pada makhluk ni, gerakan-gerakan makhluk ni, haiwan, tumbuh-tumbuhan, binatang, termasuk manusia, apa-apa yang berlaku pada diri makhluk ni, di sebalik semua itu adalah perbuatan Allah. Dengan erti dia berlaku dengan kehendak, iradat Allah, berlaku dengan kudrat, kekuasaan Allah, dan dengan kehendak, iradah Allah, dan tertakluk dengan takdirnya, qada dan qadarnya. Itu maksudnya. Jadi apa-apa yang berlaku, mati, kehidupan dan kematian, sehat, sakit, untung rugi, menang kalah, terselamat atau rosak, binasa dan sebagainya, apa-apa yang berlaku pada makhluk ni, semuanya, semua itu terikat dengan kudrat Allah, kekuasaan Allah, iradat Allah, kehendak Allah, qada dan qadarnya. Itu makna bahawa semua apa yang berlaku semuanya ini adalah perbuatan Allah. Itu maksudnya. Jadi kita belajar usuluddin, kita percaya benda ni, kita faham benda ni, kita percaya dan kita pegang benda ni. Maka pada waktu itu kita dinamakan telah memiliki ilmu tentang hakikat, telah memiliki ilmu tapi belum mencapai hakikat. Sebab apa benda tu dinamakan hakikat? Sebab benda tu tak nampak kelih depan mata kita.
Kita tengok orang mati, orang hidup, orang ni mati, orang ni hidup, orang ni sihat, orang ni sakit. Dan kita nampak Allah Ta'ala buat benda tu dengan mata kasar kita, tak nampak. Tapi perbuatan tu berlaku. Orang ni sakit, orang ni sihat, orang ni mati, orang ni hidup, orang ni kaya, orang ni miskin, orang ni untung, orang ni rugi. Berlaku. Mata kita tak nampak. Tak nampak di sebalik yang melakukan perbuatan ini. Tapi pandangan batin kita ada keyakinan bahawa semua ini berlaku dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah, ditakdirkan oleh Allah. Jadi hak nampak tu adalah pandangan batin kita, pandangan iman kita. Pandangan mata kita tak nampak orang ni mati. Orang ni sihat, orang ni hidup, nampak kejadian je lah. Tapi Allah yang melakukannya itu tak nampak dengan mata kasar kita. Yang nampak benda ni adalah pandangan batin, hakikat. Batin kita tu, iman kita, tauhid kita, yang yakin bahawa tak akan berlaku benda ni kecuali dengan kehendak dia. Tak akan berlaku benda ni kecuali dengan kekuasaannya, kecuali dengan takdir, ketentuannya. Jadi semua itu adalah pandangan batin kita. Dan kita tidak ragu benda ni. Kita terima dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dengan akalnya, mengesahkan benda ni. Jadi kita nampak benar benda ni. Maka itu dinamakan baik. Sebab tu benda tu dinamakan hakikat. Tak nampak depan mata. Kita tengok pokok tumbuh. Pokok yang tumbuh tu, nampaklah kejadiannya. Daripada benih, lepas tu dia berakar, dia tumbuh, akhir sekali tumbuh daun, tumbuh pucuk, tumbuk buah. Kita nampak kejadian tu berlaku. Tapi di sebalik kejadian tu kita tak nampak. Cuma kita nampak kejadian je. Tapi iman, pandangan iman kita, pandangan makrifat kita, pandangan tauhid kita mengatakan bahawa tak akan tumbuh pokok ni sehingga mengeluarkan buah kecuali semua ini berlaku dengan kekuasaan Allah, kudrat Allah. Berlaku dengan kehendak ketentuannya, iradat Allah. Berlaku dengan takdirnya. Takdirnya tu tak akan berlaku satu benda kecuali terikat dengan benda-benda ini. Jadi hakikat-hakikat itu mata hati kita yang boleh nampak, iman kita, keyakinan kita, tauhid kita. Pandangan mata kasar kita nampak pokok tu ialah tumbuhnya, tumbuh lepas tu tumbuk buahnya. Tu kita nampaknya, aspek zahir. Tapi di sebalik semua ni, berlaku semua ni dari mana punca dia? Maka pandangan mata hatilah yang nampak benda ni, meyakini di sebalik semua ni ada rahsia, ada hakikat yang berkait dengan hakikat ketuhanannya. Itu dinamakan hakikat. Sebab apa? Tak nampak dengan mata kasar, nampak dengan mata hati, dengan mata batin. Mata kita zahir ni dah nampak. Baik, apabila kita faham benda ni, kita yakin benda ni, kita sudah ada ilmu tentang hakikat. Tetapi dalam tasawuf itu dinamakan ilmu yakin. Ilmu yakin. Adapun yang dikehendaki dalam tasawuf adalah peningkatan yang lebih daripada itu. Daripada ilmu yakin menjadi ainul yakin, menjadi hakul yakin. Guana itu? Macam mana boleh berlaku begini ni? Baik. Ilmu yakin kita sudah ada kefahaman dan keyakinan bahawa apa yang berlaku ni adalah perbuatan Allah. Dengan arti dia berlaku dengan kudrat Allah, iradah, kehendak Allah. Berlaku dengan kekuasaan Allah, ditakdirkan oleh Allah. Dalam Al-Quran banyaklah dalilnya. Kalau tengok pada Al-Quran banyak dalil. Kita yakin benda ni sebab apa? Antaranya kerana ada perkhabaran di dalam Al-Quran. Dan hati kita menerima kebenarannya itu dan meyakininya. Itulah maksud nampak dengan mata hati itu. Hati kita boleh terima benda ni, terima kebenaran benda itu. Sebab antaranya disebut dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu lakukan. Bukan saja dicipta kita ni, bahkan perbuatan kita juga termasuk ciptaan Allah. Apa artinya ciptaan Allah? Dia tertakluk dengan kudrat Allah, iradat Allah, takdir Allah. Atau ayat lain, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Engkau wahai Muhammad tidak melontar pada ketika kamu melontar tu, kecuali hakikatnya Allah lah yang melontarnya.
Yang ni sebab turun kepada ayat ni berkait dengan Nabi lempar pasir. Disebabkan lempar pasir tu orang musyrikun jadi tak nampak. Ayat ini umum, maka sebab nuzul dia berkait dengan kisah tadi tu. Ada orang dia cuba tafsir begini. Dia kata hak Nabi lempar tu perbuatan Nabi lah. Perbuatan Allah Taala ni orang tu jadi tak nampak, tu perbuatan Allah. Hak ni i'tikad, kalau kita i'tikad gitu, itu adalah i'tikad qadariyah. Itu i'tikad qadariyah. Dalam hadis Abu Daud, innahum majusu hadhil ummah. Mereka ni majusi kepada umat ini yang beriktikad seperti itu. Majusi. Dalam riwayat Abu Daud. Jadi seolahnya dia kata hak Nabi lata tu perbuatan Nabi lah, perbuatan Allah tu jadi tak nampaknya. Jadi perbuatan Nabi ni perbuatan Nabi, tak kait. Separuh perbuatan manusia, separuh perbuatan Allah. Ini i'tikad qadariyah. Tanpa sedar. Jadi dalam keyakinan Ahlus Sunnah, apa yang Nabi buat itu adalah usaha ikhtiar Nabi. Tapi di sebalik perbuatan Nabi itu yang menentukan kejadian itu, sama ada Nabi melontar ke, orang ni jadi tak nampak ke, semua benda tu. Kalau kita kata hak Nabi lontar tu perbuatan Nabi, hak tak nampak tu perbuatan Allah, berarti perbuatan kita ni tak terikat dah dengan perbuatan Allah. Apakah perbuatan ni makhluk ni separuh je terikat dengan Allah Taala, hak lain tak terikat? Itulah qadariyahnya. Dinamakan qadariyahnya antara sebabnya kerana mereka meyakini manusia ni ada kudrat secara autonomi. Sekalipun Tuhan menciptakan kudrat, tapi kudrat kita tu dibiarkan sehingga kita berautonomi, boleh buat apa saja menurut kehendak kita, tak terikat dengan takdir dah, tak terikat dengan kudrat iradah Allah. Inilah i'tikad qadariyah. Innahum majusu hazil ummah. I'tikad yang diumpamakan seperti majusi. Jadi keyakinan menurut faham Ahlus Sunnahnya, perbuatan Nabi melontar dan kesan dia tu orang ni tak nampak, semua itu hakikat sebenarnya tu perbuatan Allah. Dengan erti perbuatan ni berlaku, tertaluk dia, berlaku dia dengan kudrat kekuasaan Allah, dengan kehendak iradat Allah, tertaluk takdir Allah. Cuma Nabi usaha dia, Nabi melontar. Cuma Allah Taala beritahu, sekalipun melontar tu bahagian usahamu, hakikat sebenar perbuatanmu itu wahai Muhammad terjadi dengan kehendak aku, dengan kekuasaan aku, dengan takdirku. Itu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini bercelaru kerana pengajian akidah tu hari ini ialah pengajian-pengajian seperti ini kadang-kadang tidak, orang tak mengaji mana dah. Jadi tanpa sedar kadang-kadang orang kita ni beriktikad dengan i'tikad qadariyah, kadang-kadang jadi jabariyah, macam-macam. Jadi pengetahuan seperti ini kita kena faham secara baiklah. Cuma saya nak beritahu itu dalil-dalil. Baik, balik kepada persoalan asal balik. Balik kepada persoalan asal balik ini. Jadi berkait dengan hakikat ni, pertama sekali dia sifat benda yang tak nampak depan mata. Jadi sekarang bila kita faham dia ni, kita yakin kita sudah memiliki sebahagian hakikat, tapi pada bertaraf ilmul yakin. Kita yakin dia ni. Kita ada keyakinan bahawa apa-apa yang berlaku ni, apa-apa fenomena alam yang berlaku ni, semua kejadian ni berlaku, dia adalah merupakan perbuatan Allah. Dengan erti dia berlaku dengan kekuasaan Allah, kudrat Allah. Dia berlaku dengan kehendak ketentuan Allah, iradat Allah. Dia berlaku dengan takdir Allah. Semua benda, walaupun sekecil-kecil gerakan, semut mengayak ke, daun jatuh selai ke, semua itu adalah perbuatan Allah, hakikat. Dosa pahala bahagian pilihan kita. Kita yang memilih. Memilih ni ikhtiar, disebut kasbu, usaha, bukan autonomi. Pilihan. Sekiranya pilihan kita itu berbetulan dengan kehendak Allah, jadilah. Sekiranya pilihan kita itu tidak berbetulan dengan kehendak Allah, tak jadi benda itu. Jadi dosa pahala atas pilihan kita itu, bukan atas jadi tak jadi, atas pilihan kita. Bila kita pilih nak buat sesuatu yang baik dan berlaku, boleh pahala.
Bila kita ada keinginan nak buat jahat, tak berlaku, dan berlaku kejahatan, dosa. Jadi dosa pahala ni atas pilihan niat kita tu. Kita niat nak buat baik, terjadi, boleh pahala. Niat jahat, usaha nak buat jahat dan berlaku sungguh, boleh pahala. Tanggunglah dosa berlaku. Jadi dosa pahala ni bukan atas apa yang berlaku tu, tapi atas ikhtiar kita tu, niat pilihan kita tu. Baik, sekiranya perbuatan pahala ni, perbuatan baik, kita niat, ada usaha nak buat, tapi tak berbetulan dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah, tak berlaku perbuatan tu. Pada asalnya tak boleh benda lah, tapi dengan kemurahan Allah atas niat yang baik diberi juga. Itu nimbang lain sikit. Pakai nimbang fadlullah, kurniaan Allah. Tapi hak asalnya tak. Asal sipi asalnya, tapi oleh kerana dijanjikan Allah atas kurnia ni, atas niat yang baik, tak berlaku pun, tapi dia berusaha nak buat, dia ada niat nak buat, cuma tak berbetulan kehendak Allah, tak berlaku, diberi, dikira. Ada pun perbuatan buruk, perbuatan jahat, dia ada keinginan, ada niat, ada usaha nak buat, tapi tak berlaku, tidak muafakat dengan kehendak Allah, tidak muafakat dengan takdir Allah, tidak muafakat dengan kehendak Allah, maka tak berlaku dia, maka tidak dikira lagi. Itu undang-undang asal dia, keadilannya tak dikira. Atas niat buruk tu, itu masalah sifat buruk tu hal lain, tapi atas perbuatan jahat yang nak buat ada jadi tu belum dikira, tidak dikira lagi, sehinggalah benda tu terjadi. Jadi dia niat nak buat jahat, tapi tidak muafakat kehendak Allah, tak berlaku perbuatan tu, maka tidak dikira kejahatan lagi. Jadi kita kena faham antara kejadian dengan usaha kita. Ikhtiar kita ni adalah merupakan suatu bentuk pilihan yang Allah Ta'ala beri benda tu kepada kita. Dalam Al-Quran menggunakan istilah kasbu, tak guna kata khalqu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia ni dia akan boleh pahala menurut apa yang diusahakannya, apa yang diniatkan, apa yang diusahakan nak buat. Dia boleh sekiranya muafakat kehendak Allah, bolehlah pahala. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan tanggung kesalahan-kesalahan apa yang juga dia usahakan. Dia ada keinginan, kemauan nak buat jahat, dia usahakan dan jadi, tanggunglah dosanya. Itu dah apa benda hakikat dosa pahala, tu jangan tanya lagi dah, setakat tu je. Maka di sinilah kita kena rujuk pada hadis Nabi, idza zukiral qadaru fa amsiku. Apabila disebut tentang takdir, maka diam, stop, jangan bercakap lagi. Jadi bila Nabi kata bila disebut tentang takdir ni, stop, jangan bercakap lagi, tak boleh cakap sikit pun tentang takdir, tidaklah. Macam mana kita nak percaya kepada takdir, nak faham tentang takdir kalau nak cakap tentang dia? Berarti aspek-aspek tadi tu, aspek tentang maksud dia, tentang dalil dia, kewajipan beriman kepadanya dan sebagainya, itu aspek yang perlu kita berbicarakan. Tapi tentang rahsia-rahsia di sebalik tadi tu, tu di luar batasan kita dah. Faham siku, bahagian tu kena diam, jangan cakap banyak. Cakap banyak ia akan langgar pagar, babah masuk gaung lah. Maka terjadinya Jabariyah Qadariyah kerana langgar pagar ni terbayang-terbayang kok jadi Jabariyah. Kata babah atas sini, terbayang-terbayang kok babah kau ni pula jadi Qadariyah pula. Itu dia puncanya, kerana membahaskan aspek tentang qada dan qadar yang dilarang tadi tu. Terbayang juga, tak lagi sama dia akan jadi Jabariyah atau Qadariyah. Baik, balik kita pada hakikat balik. Jadi hakikat ini itu maksud. Jadi dalam tasawuf ni, hakikat itu bukan saja nak difahami dan diyakini, ilmu yakin, nak ditingkatkan dia menjadi ainul yakin wa haqqul yakin. Jadi bila hakikat itu dicapai pada taraf ainul yakin wa haqqul yakin, itulah yang dikatakan mencapai hakikat yang sebenarnya menurut tasawuf. Tapi ilmu yakin itu sudah dikira sebahagian dari mencapainya, tapi tarafnya ilmu yakin. Tadi nak ditingkat. Apa beza ilmu yakin dan ainul yakin? Ilmu yakin ini dia melibatkan kefahaman dan keyakinan. Ainul yakin dia mula melibatkan zauq, rasa. Melibatkan ilmu zauq, rasa.
Sekarang kita faham, kita yakin apa-apa yang berlaku ni dengan kehendak Allah, kekuasaannya, takdirnya. Tapi seringkali kita lupa. Tapi kita yakin, kita tak ragu. Tapi kita selalu lupa. Maka kesan lupa tu, banyaklah kita bantah takdir. Kita tak senang dengan takdir. Kita banyak bersungguh, banyak urunguk, macam-macam. Itu semua adalah kesan-kesan daripada lupa tentang perkara ni. Tapi tidaklah batal iman. Kerana tetap kita ada yakin tu. Cuma tinggal lagi ilmu yakin kita tu masih bertaraf ilmu, maka tidak kukuh molek lagi lah. Tapi dasarnya sudah ada. Maka ehwalnya timbullah tadilah. Banyak rasa bersungguh, banyak rasa tak puas hati lah, banyak murung, ini ni air timbul. Itu adalah ghaflah, panggil lupa. Maka tauhid itu nak ditingkatkan kepada ainul yakin sehingga dirasai, bukan saja difahami bahawa apa yang berlaku ni perbuatan Allah. Kudrat berlaku dengan kudrat iradat dia yang kita faham, kita yakin itu, tapi nak diingati, selalu dirasai. Allah, betul sungguh. Jadi bila dia meningkat keyakinan itu sampai ke tahap zauq dan rasa, dia akan membuang perasaan-perasaan tadi tu, hak dak puas hati, hak dak senang, banyak bersungguh, banyak mengajar, akan hilang tu. Akan hilang betul. Itu ainul yakin. Ditingkatkan lagi sampai menjadi hakul yakin. Itulah hakikat yang nak dicapai di sini. Cuma Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ini, dia menjelaskan macam mana hakikat ini, peningkatan hakikat daripada ilmu yakin, ainul yakin, halqul yakin itu berlaku kepada seseorang ahli makrifat tu. Macam mana benda ni boleh berlaku? Tu Syekh ni nak beritahu. Baik, kata Syekh, hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang arifin ketika tajalli itu, yang menjadikan kita ni boleh percaya dan yakin kerana hati kita menerima tajalli. Sudah dijelaskan banyak kali pengertian tajalli dan berlaku salah faham tentang istilah ini sehingga membawa kepada salah faham terhadap huraian-huraian ulama tasawuf yang akhir sekali membawa kepada setengah orang mengkafirkan ahli tasawuf, membidaah, mengkafirkan ahli tasawuf. Sini pucanya antaranya sinilah ni. Saya duk perhati setengah kelompok tu akhir sekali memberi huraian yang salah ataupun yang tidak bertepatan dengan kehendak ahli tasawuf ni. Antara puncanya ini, poin penting dia ni keliru tentang satu istilah penting yang berkait dengan perkara tu, iaitu tajalli. Tajalli ni dalam bahasa kita kok banyak luah mana dia tu. Hak biasa kita faham kok muncul. Bahasa kita muncul. Muncul dalam penggunaan bahasa kita ini maksudnya hak duduk nepek itu ia tubik, itu muncul. Dia nesu dalam bilik pun ia tubik. Tapi dia lah, hak tubik luar ni dia lah. Itu kefahaman kita. Tapi istilah ini diguna pakai oleh ahli tasawuf dengan makna yang bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Iaitu bukan jenis hak duduk dalam tu ditubik luar gitu, bukan macam itu. Tapi sebahagian orang-orang yang mengkaji tasawuf memahami kitab tasawuf istilah tajalli dengan makna itu. Akhir sekali mereka menyesatkan ahli tasawuf. Padahal mereka tidak mencapai apa yang mereka nak sampaikan. Akhir sekali dituduh ahli tasawuf sebagai syirik, panteism lah, itulah, macam-macam. Macam-macam lah. Izam-izam ujung-ujung tubik belaka itu. Jadi semua ini berlaku salah faham terhadap kalam ahli tasawuf. Jadi yang dimaksudkan tasawuf ni adalah penampakan, penzahiran. Kalau contoh mudah kok, kita duduk dalam rumah, orang duduk luar tak nampak, kita tak tubik, tapi kita tunjuk gambar kita ke dia, tunjuk gambar. Gambar tu dengan kita lain-lain. Kita dengan gambar tu, gambar kita. Tapi dengan gambar lah orang boleh kenal kita. Tu istilah tajalli. Bukan kita tubik cokoh, tu menjelma. Tapi sebahagian orang dia faham istilah tajalli dengan makna terjelma tu tubik. Nusuk tu bukan itu tubik. Masuk tubik tengok dalam orang tula je. Istilah tasawuf bukan macam tu. Jadi orang tak kenal ni, kita nak suruh kenal, bukan kita tubik. Kita tunjuk, ataupun kalau learning kau
TV, pasang TV, buka switch pun orang nampak gambar. Jadi gambar hok nampak tu dengan kita lain. Tapi dengan gambar tu orang boleh kenal kita. Itu tajalli. Penampakan, penzahiran. Bukan hakikat diri Tuhan tu. Allah Ta'ala menzahirkan, menampakkan sehingga manusia ni boleh kenal Tuhannya gua ni. Manusia sifat-sifat yang diperlihatkan. Bukan diri dia tu berjala. Tapi kebanyakan yang difahami dengan fahaman yang salah macam ni. Sehingga saya nak kata apalah ni qada. Ilmu tasawuf ni sebenarnya rezeki qada masing-masing. Orang hak kampung tak tahu mengaji lebih kurang dia kena molek faham molek. Tapi setengah pengkaji tu kena molek sampai tahap profesor pun salah lagi faham, bukan keliru lagi sini. Nak kata apa qada masing-masing. Rezeki masing-masing. Saya kata tu memang berlakulah setengah pengkajian, memang tahap pengkajian kalau dalam segi ilmu hari ni enggak profesor lah. Tapi dalam menghuraikan perkara ni duk pergi hok mana hok saya khabar tadi tu. Menjelma, tubik. Jadi pertama sekali tajalli ni istilah yang digunakan dalam tasawuf diambil dari Al-Quran. Kalau kita kata benda ni salah, tanpa kita sedar, kita sudah mengatakan bahawa kalau kita anggap benda ni sesat, secara umumnya kita anggap tajalli ni sesat secara umum, tanpa kita sedar, kita mengatakan bahawa ada ayat dalam Al-Quran yang sesat. Tanpa sedar kita akan kata gitu. Kalau kita kata tajalli itu sesat. Kecuali tajalli yang kita faham dengan fahaman kita tu. Orang sesat tu memang sesat lah tu. Tapi tajalli dalam istilah tasawuf bukan dengan makna itu. Dengan mana Allah Ta'ala menampakkan. Kalau perkataan lain yang digunakan oleh ahli tasawuf dipanggil ta'aruf. Pengenalan. Ta'aruf. Atau istilah-istilah lain yang digunakan pakai dalam oleh ulama tasawuf lah. Baik, balik kita kepada persoalan asal ni. Jadi kata Syekh Ibn Atta' ni, hakikat ilmu yang diturunkan Allah ni kepada orang arifin ketika tajalli itu, ketika Allah Ta'ala menampakkan, memperlihatkan, memahamkan hamba-hambanya tentang rahsia dirinya itu mujmal, dia berlaku dalam bentuk umum, ijmal, singkat. Tetapi setelah tertangkap, setelah seseorang itu menerima penzahiran Allah itu, ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan dia itu, setelah dia mendapat kesedaran hati balik, maka terjadilah penerangan, yakni huraian terperinciannya. Contohnya guana, bila Allah Ta'ala menzahirkan hakikat kudratnya, manusia mula terasa bahawa tidak ada daya upaya, akan terhapus dari pandangan batin manusia ni kudrat-kudrat makhluk ni, tak ada. Hanya menyedari bahawa semua ni dengan kudrat Allah secara umum. Dan orang yang mengalami keadaan seperti ini ni, dalam istilah ahli tasawuf orang panggil fana. Dia lupa habis kudrat makhluk ni. Tak ada segala daya makhluk. Kudrat-kudrat makhluk ni tak ada pada dia. Jadi kalau dia cakap tak betul lah. Contoh cakap tak betul ke mana? Baik, contoh ini bahasa yang boleh kita faham, kodoh-kodoh yang kita boleh faham lah. Contohnya bila seseorang yang Allah Ta'ala tajallikan dalam hati dia tu tentang rahsia kudrat dia tu, sehingga dalam hati dia tu tidak melihat lagi kudrat-kudrat makhluk ni. Seolah pada dia makhluk ni tak ada apa-apa, satu lah, zero, kosong, tak ada benda. Hanya kekuasaan Allah semata-mata. Lupa habis hak lain. Jadi tasawuf menamakannya sebagai al-fana. Lupa habis hak lain. Jadi orang jenis gini ni, kalau cakap dengan orang, kita ni kan tahu kan orang ni kudrat orang ni ada kan, ada usaha yang kudrat manusia ni yang kita sebagai usaha tu kan ada. Tapi kalau kita cakap dengan dia akan nafikan. Tak ada manusia ni betul. Tak ada. Allah semata-mata. Jadi cakap tu tak sesuai dengan orang ramai ni. Sebab tu orang panggil orang jenis gini macam gila. Tak ada orang-orang ni, tak ada. Allah semata-mata. Padahal dia tahu
dari segi sebab musababnya, makhluk ni ada bahagian sebab musabab tolong kudrat dia tu, tolong menolong dia tu dan sebagainya, usaha tu boleh buat tu. Tapi tengah dia mabuk ni dia napi habis, tak ada apa satu. Allah saja. Jadi percakapan dia tu macam orang gila lah. Itu maksud gila dan tasawuf tu. Gila kerana keadaan yang dialami tu sehingga melahirkan watak yang tak sesuai dengan orang ramai. Gitu pun dia cakap gitu. Kalau kita kau lapar perut makan nasi, tak ada. Allah Ta'ala belaka, nak kenyang Allah Ta'ala belaka. Yang bagi bawah tu. nasi tolong. Kita pun dia gini, mari makan nasi. Jadi kita nampak dia macam orang gila. Padahal dia bukan jadi gila. Cuma sikap dia tu macam orang gila. Tapi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.